Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa al-qawlu fi hukm al-ma'mum law taraka sunnatan wa talabbasa bi fardin. Perbahasan tentang hukum makmum kalau dia meninggalkan perkara sunat kemudian telah masuk kepada fardu yang berikutnya. Wa ammal ma'mum fala yajuzu lahu an yatakhallafa an imamihi li tasyahudi. Adapun makmum maka tidak harus baginya untuk menyalahi imamnya dalam perkara tahiyat awal. Fa in takhallafa batalat salatuhu li fahsyil mukhalafah. Jika bercanggah antara makmum tadi dengan imamnya, maka batallah solatnya kerana begitu ketara dia punya percanggahan. Kalau dia bersalahan antara makmum dengan imam dalam perkara secara khususnya tahiyat awal. Jadi imam kadang-kadang dia terlupa tahiyat awal, dia daripada sujud terus bangkit berdiri, makmum pergi duduk pula, maka batal makmum tu. Itu secara umum gitulah. Ataupun imam duduk tahiyat awal, makmum tu sebab dia duduk belakang pintu atau belakang dinding, dia tak perasan imam tu duduk tahiyat awal, dia pun lupa, dia ingat imam berdiri, dia pun berdiri kan. Dia pun lupa rakaat, dia berdiri, tahu-tahu imam duduk tahiyat awal. Jadi ada dua keadaan. Jika dia meneruskan keadaan mukhalafah sebegitu rupa, batal. Kecuali ada kecuali nanti akan datang. Fa in qila, jika ada orang kata qad sarahu bi annahu la taraka imamuhu al-qunuta falahu ay yatakhallafa li yaqnuta. Jika ada orang kata, ulama telah menerangkan atau telah menegaskan bahawa kalaulah imamnya itu meninggalkan kunut contohkan, maka bagi makmum itu boleh menyalahi imamnya itu untuk baca kunut. Idza lahiqahu fi sajdatil ula, kalau makmum itu boleh mengejar imam mendapatkan sujud yang pertama bersama dengan imam. Itu macam mana pula tu? Dalam masalah kunut boleh pula makmum tu menyalahi imamnya. Imam tak baca kunut, makmum boleh pula baca kunut dan tidak menjejaskan pahalanya pun. Tapi kalau dalam tasyahud, imam dia meninggalkan duduk tasyahud, makmum apa salahnya nak duduk kalau ikut kias kepada baca kunut ni? Sebab kalau baca kunut, ulama mengatakan boleh makmum baca kunut walau imam tak baca kunut. Tapi kalau dalam masalah duduk tahiyat awal tu, tak boleh pula imam tak duduk tahiyat awal, makmum pergi duduk tahiyat awal. Macam mana tu? Ada beza tu ke? Ujibah, maka dijawab bi annahu fi tilka lam yahdus fi takhallufihi wuqufan. Bahawasanya dalam masalah kunut tadi tu, imam tak baca, makmum baca. Lam yahdus, makmum itu tidak membuat perkara baru di dalam percanggahan dia tu dengan imamnya semasa berdiri. Tadi masa berdiri tu sama-sama berdiri imam dengan makmum, cumanya bila imam sujud, makmum dia lewat sujud. Itu je lah bezanya. Tapi tetap juga makmum tu dapat sujud bersama imam pada sujud yang pertama. Cuma dalam masalah kunut, makmum dia panjangkan berdirinya, tidak mengikut imam secara yang afdalnya, iaitu dah setelah imam sujud, makmum terus sujud kan. Tapi dia tangguhkan sedikit bukan saja dia tangguh, tapi kerana dia nak buat sesuatu yang juga sunat, iaitulah baca kunut. Tapi kalau dia saja berdiri, sambil berdiri baca kunut, kalau panjang berdiri itu, maka batal solat makmum itu. Seperti dahulu telah kita bicarakan bahawa yang i'tidal tu ada rukun yang pendek,
sekadar subhanallah kan, ataupun doa yang warid lah, yang sepatutnya. Tapi kalau dia panjang saja nak memanjangkan, dia membatalkan solat. Tapi kalau dia nak baca kunut terpaksa panjang, itu tidak batal, sebab tujuannya kunut tu mesti berdiri. Kalau kunut masa duduk batal juga kan. Jadi tempat kunut ialah berdiri, jadi terpaksa panjangkan sikit. Syaratnya tak adalah sampai imam tu bangkit daripada sujud. Kalau dah imam bangkit daripada sujud, itu dah mengurangkan pahala. Tapi kalau imam tu sujud balik kali kedua, kemudian imam tu bangkit, makmum sibuk lagi membaca kunut, batal makmum tu kerana tertinggal daripada imam sebanyak lebih daripada 2 rukun. Jadi tadi masa sama-sama berdiri, kemudian imam sujud, makmum lewat berdiri saja. Sebab itulah dia tak ada memberi kesan kepada solat makmum itu, tidak membatalkannya. Wa hadza ahdasun fihi julusu tasyahudi. Manakala dalam perkara imam tak duduk tahiyat awal, tidak duduk tasyahud, makmum pergi duduk, maka dia membuat perkara baru yang imam tak buat, iaitulah julusu tasyahud, duduk tasyahud tahiyat awal lah. Walau qa'ada al-makmum fantasabal imam summa ada qabla qiyamil makmum harama qu'uduhu ma'ahu. Habis kat situ tadi, masuk cerita baru. Apa dia cerita baru tu? Kalaulah makmum itu duduk, imam dah berdiri tadi, fantasabal imam berdiri, makmum pergi duduk. Jadi imam tu berdiri sebab terlupa. Jadi makmum ni mungkin ada subhanallah sebut, patut tak boleh lah makmum tu sebut subhanallah, biarkanlah imam tu berdiri terus dan makmum ikut je. Tapi imam yang penting dia teringat lah, dia tertinggal tahiyat awal, makmum sedang duduk tu, imam dah berdiri, dia teringat, dia duduk balik. Sebelum sempat makmum tu ikut imam tu berdiri sama-sama, imam duduk balik, kan, harama qu'uduhu, maka ketika itu makmum tu haram duduk bersama dengan imamnya. Walaupun dia kata saya ikut imam duduk balik, saya duduk je lah kan. Yang tadi dia bangkit tu terlupa, maka hukumnya haram. Tapi adakah sah solat imam tu dan solat makmum itu sah? Itu ada perbahasan lagi. Yang penting haram dulu, haram. Jadi makmum nak buat apa? Makmum kena berdiri. Habis imam tu duduk, biarkan dia duduk. Makmum kena berdiri. Sebab tadi imam dah berdiri, maka makmum kedudukannya kena ikut imam. Tadi imam dah berdiri, masuk kepada rukun yang berikutnya, maka makmum ikut. Imam dah berdiri, masuk kepada rukun berikutnya, makmum kena ikut berdiri. Kalau imam nak duduk balik, itu dia punya pasal. Yang penting makmum kena berdiri, dia tak boleh duduk. Sebab liwujubi al-qiyam alaihi binti sabil imam, sebab wajib bagi makmum berdiri apabila imam dah berdiri. Imam dah berdiri, maka makmum kena berdiri. Tak kira dia berdiri lupa ke, dia terlupa duduk tahiyat ke, ataupun dia sengaja berdiri ke untuk rakaat ketiga kan. Makmum tetap kena berdiri bila imam berdiri. Wala intasaba ma'an, tapi kalau kedua-duanya berdiri kan, imam berdiri, makmum berdiri, dua-dua dah berdiri, semua ada. Jadi imam duduk balik. Yang tadi tu, yang kes pertama tadi tu, imam berdiri, makmum duduk. Jadi bila imam tu teringat, dia duduk balik, makmum tak boleh terus duduk, dia kena berdiri. Itu kes pertama. Kes kedua, kalau kedua-duanya dah berdiri dah, imam berdiri, makmum berdiri, jadi imam pun teringat, terlupa tahiyat awal, dia pun duduk, summa ada, dia pun duduk balik. Makmum dah berdiri lah. Lam ya'ud al-makmum, makmum tidak boleh kembali duduk, dia tak boleh ikut imam sebab dia dah berdiri dah. Li'annahu imam mukhti'un, sebab imam tu duduk balik tu mungkin dia
tersalah, mukhtu'un bihi, mungkin dia tersalah kan, dia tersilap, dia duduk balik itu mungkin dia tersilap. Fala yuwafiquhu, maka makmum tak boleh ikut orang silap. Fala yuwafiquhu fil khata', kalau makmum sangka imam tu silap, maka makmum tak boleh ikut orang silap. Au amidun, ataupun imam tu sengaja duduk sebab dia teringat dia tak duduk tahiyat awal, dia dah berdiri tak duduk tahiyat awal, dia duduk balik, sebab dia apa ni, dia sengaja lah duduk sebab dia nak dapatkan tahiyat awal balik, sengaja tu fa salatuhu batilatun, maka solat imam tu batal, sebab dia dah masuk kepada duduk berdiri rukun yang berikutnya, kemudian diulang balik perkara sunat yang tertinggal. Jadi dah masuk perkara rukun, tak boleh keluar balik dah. Berdiri itu rukun, jadi dia keluar balik untuk ambil sunat yang tertinggal tadi, tak boleh, haram dan batal solat imam. Jadi makmum tak boleh ikut jugalah, dah solat imam tu batal. Jadi kalau sama-sama berdiri, kemudian imam duduk balik, ada dua keadaan. Pertama, imam tu tersilap, dia duduk balik, macam mana ke, mungkin masa dia berdiri tadi dia terlupa, jadi ataupun dia tersalah, dia cuma nak duduk terberdiri kan, jadi itu kita salah lah. Dia niat nak duduk tapi terberdiri, kemudian dia duduk balik, itu salah. Jadi makmum tak boleh ikut orang salah. Ataupun dia sengaja duduk balik, itu batal, maka makmum tak boleh ikut orang batal. Yes. Jadi bila keadaannya begitu, bal yufariquhu, kalau solat imam tu batal sebab dia sengaja duduk, makmum kena mufaraqah, keluar daripada jamaah. Kalau dia iktikadkan imam tu sengaja lah. Tapi kalau dia iktikadkan imam tu dia terlupa atau tak sengaja, au yantaziruhu, maka makmum boleh tunggu imam dalam keadaan berdiri, hamlan ala annahu ada nasyan, dengan sangkaan bahawa imam itu duduk balik dalam keadaan lupa atau silap, salah. Fa in ada ma'ahu amidan aliman bitahrimi batalat salatuhu, jika makmum itu kembali duduk bersama dengan imam tadi tu dalam keadaan dia sengaja, sengaja duduk, dia bukan tersalah, bukan tersilap, dia memang sengaja duduk, dia kata imam dah duduk, aku duduk sengaja, aliman, dan dia mengetahui bahawa dia dah masuk rukun, dia tak boleh keluar balik dari rukun berdiri tu kan, mana boleh keluar balik, dia tahu tak boleh. Tapi imam dah duduk tu, takkan aku tak duduk, tengok orang lain semua duduk, takkan aku seorang berdiri. Dia kira takkan ya. Sedangkan dia tahu benda tu tak boleh, maka batalat solatuhu, batal solat dia. Okey. Au nasyan au jahilan fala. Tapi kalau dia duduk balik tu kerana lupa, dia sembahyang berkhayal, tengok imam berdiri, dia berdiri, tengok imam duduk, dia duduk, dia tak ada otak dia, tak ada function kan, dia ikut aja, ataupun dia tak tahu tak boleh duduk balik rupanya, maka ketika tu tidak batal solatnya. Habis. Wa idzan tasabal ma'mum nasiyan wa jalasa imamuhu li tashaddul awal wajib alaihi al-aud. Kes baru. Apabila telah berdiri dan makmum itu dalam keadaan lupa, imam duduk, sekali makmum tu macam duduk belakang pintu, balik dinding kan, jadi dia tak perasan apa yang imam tu buat. Jadi rakaat ketiga tu imam duduk tahiyat, tapi makmum ni jenis lupa, lalai dalam solat, dia dengar imam tu takbir panjang pula tu, Allahu Akbar, ingatkan imam tu berdiri, rupanya imam duduk. Jadi dia, bila dia berdiri nasyan, dalam keadaan dia lupa, makmum tu berdiri lupa, dalam keadaan lupa,
wa jalasa imamuhu, manakala imam pula duduk tasyahud awal, tahiyat awal. Jadi bila terperasan imam tak berdiri, imam duduk wajib alaihi al-ud, wajib bagi makmum tu kembali duduk balik, kan. Okey, masalah yang mula-mula tadi tu, imam yang berdiri, sama ada dia sengaja ataupun dia tu lupa. Okey, masalah baru ni, kalau makmum pula berdiri, imam duduk. Jadi makmum berdiri, bila tengok imam masih duduk, wajib dia kembali duduk. Li'annal mutaba'ah akidun mimma dzakaruhu minat talabus bil fardhi. Kerana tuntutan mengikut imam itu lebih kuat daripada masalah yang disebutkan tadi tu, dalam masalah telah masuk kepada rukun berikutnya. Maksudnya walaupun makmum tu dah masuk kepada melakukan rukun yang berikutnya itu tadi, dia sekarang ni ada dua lah, sama dia nak duduk bertahan pada rukun yang telah dia masuk tadi tu, ataupun dia nak ikut imam. Mana satu dia nak buat sekarang ni? Jadi kata muallif kat sini, ikut imam lebih kuat. Walaupun dia telah masuk kepada rukun yang berikutnya, dia kena ikut imam juga, sebab itu lebih kuat tuntutan dia. Walihadza saqata biha al-qiyam wal-qira'ah anil masbuq. Sebab itulah mengapa berdiri dan membaca Fatihah itu gugur kepada orang masbuk, kan, dia masuk lewat. Sepatutnya wajib solat tu, untuk satu rakaat tu wajib dia baca Fatihah dalam keadaan berdiri, kan. Tapi bila dalam keadaan masbuk, dia masuk imam dah rukuk, maka gugur rukuknya, gugur Fatihahnya. Dia terus rukuk dengan imam. Habis Fatihah dan rakaatnya dikira. Rakaatnya dikira satu bila dapat rukuk dengan imam. Habis dia punya Fatihah dan berdirinya macam mana? Tu ditanggung oleh imam. Kan? Gugur tuntutan wajib berdiri dan baca Quran, baca Fatihah itu, kerana tuntutan mengikut imam itu lebih kuat, boleh menggugurkan kepada tuntutan baca Fatihah dan berdiri kepada orang masbuk. Fa illam ya'ud. Okey, habis. Kalau makmum yang berdiri tadi tu tidak mahu kembali duduk, dia nak terus juga berdiri, batalat salatuhu, batal salat makmum tadi, idza lam yanwi al-mufaraqah, kalau dia tak berniat mufaraqah. Jadi dia boleh terus berdiri, tapi syaratnya kena niat mufaraqah, wajib dia niat mufaraqah. Kalau tidak, batal. Kalau dia tak nak niat mufaraqah, duduk balik. Gitulah. Fa in qila idza dhanna al-masbuq salama imamihi faqama lazimahu al-'ud wa laysa lahu ayyanwi al-mufaraqah. Jika ada orang kata, jikalah orang masbuk itu sangka imam dah bagi salam, orang solat masbuk dia mana tahu, kan, dia ikut jadi imam, dia masuk tahiyat akhir, kan, tapi cepatlah rukuk dengan imam. Jadi bila dah ujung-ujung tu, dia sangka imam dah bagi salam sebab dia sembahyang kat belakang. Rupa yang bagi salam tu orang dekat luar masjid, dia ingat imam yang bagi salam. Jadi faqama, dia pun bangkit. Bila bangkit tengok imam tak bagi salam lagi, yang salam tadi orang dekat luar masjid yang bagi salam. Jadi ketika tu lazimahu al-'ud, wajib dia kembali duduk. Walaysa lahu al-yanwi al-mufaraqah, dia tak boleh terus berdiri untuk dia tidak boleh teruskan berdirinya tadi tu dengan niat mufaraqah. Okey. Kalau orang yang masuk ke rakaat ketiga tadi tu, kan, imam duduk tahiyat awal, dia pergi berdiri, dia boleh terus berdiri dengan syarat mufaraqah. Berbeza dengan orang masbuk,
apa tu, imam belum bagi salam, dia mendahului imam dengan berdiri, kan. Patut dia berdiri kena tunggu imam bagi salam tapi tak, dia berdiri dulu, sebab silap lah kan. Jadi dia wajib kembali duduk. Macam mana kalau dia teruskan berdiri dengan niat mufaraqah? Jawapannya tak boleh. Mengapa tak boleh? Sedangkan pada rakaat ketiga tadi tu dia boleh niat mufaraqah, tapi dalam masalah imam belum bagi salam ni tak boleh pula mufaraqah. Macam mana boleh ada beza ni? Uji babi annal makmum huna fa'ala fi'lan lil imami ay fa'aluhu. Maka dia jawab bahawa dalam masalah rakaat ketiga tadi tu, makmum dia terus berdiri, dia telah melakukan perbuatan yang imam akan lakukannya. Imam akan bangkit juga nanti untuk rakaat ketiga. Jadi makmum tu telah mendahului imam pada perkara yang akan dilakukan oleh imam, iaitulah berdiri pada rakaat ketiga. Wala kadzalika fil mustaskil biha. Dan ini tidak berlaku pada orang yang keliru pada bagi salam tadi tu dia. Dia berdiri, imam tak ada berdiri dah, dia bagi salam habis li'annahu ba'dal faragh as-salah fajazalahu ayyufariquhu lidzalika. Kerana selepas selesai solat dengan bagi salam, imam tak berdiri lagi, maka ketika itu kalau dia berdiri sebelum imam bagi salam, hukum mufaraqah hanyalah harus sahaja, tidak wajib mufaraqah, tapi harus sahaja mufaraqah, kan. Kalau tak nak mufaraqah, dia duduk balik. Harus bagi orang yang bangkit berdiri sebelum imam bagi salam tu duduk balik. Berbeza kalau orang yang berdiri masa rakaat ketiga, imam duduk tahiyat awal, dia pergi berdiri, iaitu wajib, kalau dia nak berdiri terus, wajib dia mufaraqah, tidak batal solat dia. Kalau orang yang bagi salam, berdiri sebelum imam bagi salam, harus sahaja dia mufaraqah. Kalau dia tidak mufaraqah, dia terus juga berdiri, sah solatnya. Sebab kalau dalam kes tahiyat awal tadi tu, mengapa kalau dia tidak mufaraqah batal? Kerana dia mendahului imam lah pada perbuatan yang akan imam itu lakukan. Kalau dalam kes imam bagi salam ni tadi tu, memang dia mendahului imam lah. Imam bagi salam, belum bagi salam dia dah berdiri, tapi imam takkan berdiri lepas tu sebab solat dah habis. Jadi dia tidak dikira mendahului imam dalam perkara yang imam lakukan. Sebab imam takkan lakukan berdiri tu, dia dah habis solat dia. Yang boleh membatalkan solat tu ialah kalau dia mendahului imam pada perkara yang imam itu akan lakukan. Habis satu part tu, iaitulah dia tak nak duduk balik, kan. Makmum tak nak duduk balik setelah dia berdiri. Part yang kedua nanti, kalau dia nak duduk balik macam mana? Makmum tu nak duduk balik macam mana? Amma idza ta'ammada tarka fala yalzamahu al-'aud. Adapun apabila dia sengaja meninggalkan tahiyat awal, maka dia tak wajib duduk. Bal yusannu lahu, malah sunat saja dia duduk. Habis kalau dia tak duduk macam mana? Mufaraqah lah, wajib dia mufaraqah. Sunat je dia duduk. Kama rajahahu an-Nawawi fi tahqiq, seperti mana dia tarjihkan oleh Imam Nawawi dan kita tahqiq wa ghairihi, dan lain-lainnya. Wa in saraha al-imam bi tahrimi hina idzin, sekalipun Imam Haramain menegaskan bahawa haram dia duduk balik sebab dia tadi dah sengaja berdiri, kan. Dia sengaja meninggalkan tahiyat awal.
Ini kes apa? Kes makmum ni, kes makmum. Jadi kalau mengikut Imam Haramain, kalau makmum tu sengaja berdiri, tengok imam duduk tu sengaja berdiri, batal lah kan. Bukan wajib dia mufaraqah lah, wajib mufaraqah. Dan kalau duduk balik hukumnya haram, tak boleh. Wajib dia mufaraqah. Habis. Wa faraqa Zarkashi baina hadhihi wa baina ma law qama nasyan haitsu yalzamahu al-'ud kama marra. Imam Zarkashi dia membezakan antara masalah duduk duduk balik ni, setelah dia berdiri ni, dalam keadaan sengaja dia berdiri, dengan masalah kalau dia berdiri tu dalam keadaan lupa. Jadi Imam Zarkashi membezakan antara berdiri dengan sengaja kemudian duduk balik, dengan masalah kalau dia terlupa kemudian duduk balik. Dia berdiri tu dengan lupa ataupun tak sengaja kemudian duduk balik, kan. Jadi kata Imam Zarkashi bi annal amida intaqala ila al-wajib wa huwa al-qiyam. Dia kata kalau masalah orang tu berdiri dengan sengaja, berarti dia telah berpindah kepada rukun yang berikutnya, iaitu berdiri. Daripada dia sujud terus berdiri, itu rukun yang berikutnya lah. Maka setelah dia berdiri dengan sengaja, fa khayyara baina al-'ud wa 'adamihi, maka dia boleh pilih. Itu kalau dia berdiri dengan sengaja, maka ketika tu dia boleh pilih, kata Imam Zarkashi. Itu satu kes. Li'annahu takhayyara baina wajibaini, sebab mengapa dia boleh pilih? Sebab ketika tu dia dalam keadaan boleh memilih dua perkara wajib. Iaitulah pertama, dia dah berdiri, dah talabus dalam perkara rukun yang berikutnya. Jadi itu wajib dia bertahan di situ, dia tak boleh keluar balik. Itu satu. Keduanya wajib ikut imam. Dua-duanya wajib. Jadi kata Zarkashi, dalam kes macam ni dia boleh pilih lah. Dia nak pilih wajib ikut imam ke atau wajib pertahankan rukun yang dia dah masuk tadi tu. Dia boleh pilih dalam keadaan tu. Dua-duanya wajib. Tapi kata kalau ikut musannif, kata yang lebih aulanya ialah dia ikut imam, sebab itu lebih kuat lagi dia punya tuntutan. Habis. Kemudian bikhilafinasi, beza keadaan kalau orang tu lupa, berdiri dengan lupa, kan. Fa in fa'lahu ghaira fa inna fi'lahu ghaira mu'tadin bihi. Jadi orang yang lupa ni, apa yang dia buat semua tak dikira, sebab dia lupa. Dia berdiri dalam keadaan lupa, tak sengaja, maka dia tak dikira lah berdiri tu. Li'annahu lamma kana ma'zuran kana qiyamuhu kal adam. Kerana kalaulah dia dalam keadaan diberikan kemaafan sebab tak sengaja, maka berdiri dia tadi sebab ibarat macam orang tak berdiri. Sebab berdiri tak dikira. Fatal zamahu al-mutaba'ah, maka ketika itu wajib dia ikut imam tu balik, iaitulah duduk semula. Kama lam yakum, seperti mana kalau keadaan dia tidak berdiri, lepas sujud dia duduk dengan imam. Liyu'azzima ajrahu, untuk mendapatkan pahala yang besar. Jadi dia tak boleh terus berdiri, dia kena duduk. Habis. Itu beza antara orang sengaja dengan orang yang lupa atau tak sengaja. Okey. Maksudnya Zarkashi kata orang sengaja dia boleh pilih, sengaja berdiri kan, dia boleh pilih nak duduk balik ataupun tak nak duduk balik. Tak nak duduk balik kena mufaraqah lah. Manakala orang yang lupa atau tak sengaja, dia wajib duduk balik. Fatal zamahu, wajib lah. Baik. Wal amid, orang sengaja, kal mafqut, kal mafuti li tilkal sunnah bi ta'ammudihi.
Manakala orang yang berdiri dengan sengaja ibarat orang yang sengaja meninggalkan sunnah tadilah. Bitamudi, dengan kesengajaan itu, maka dia dikira sengaja meninggalkan sunnah. Fala yalzamahu al-aud ilaiha, maka dia tak boleh kembali sebab dia sengaja tinggalkan sunat tadi. Dia tak boleh kembali balik kepada sunat sebab dia dah masuk kepada yang rukun. Berdiri habis cerita situ. Kalau kita tengok pula dalam satu kes yang lain, kes rukuk pula, tadi tu habislah kes sujud kan. Kalau kita banding dengan rukuk pula, la raka'a qabla imamihi nasian, kalau makmum tu rukuk sebelum imam rukuk dalam keadaan lupa, takhayyara bainal aud wal intizar, maka ketika tu dia boleh pilih. Dan rukuk dia lain sikit. Kalau dia masalah berdiri tadi tu, kalau dia lupa atau tak sengaja berdiri dan tidak tahiyat awal, maka dia wajib ikut imam untuk duduk semula. Tapi kalau dia rukuk dahulu daripada imam, dalam keadaan lupa juga, dalam keadaan rukuk ni dia boleh pilih nak kembali kepada berdiri dengan imam, ataupun dia tunggu imam dalam rukuknya. Ni biasa orang duduk belakang-belakang atau belakang pintu atau belakang dinding, dia dengar-dengar kan macam suara imam. Dulu terutamanya tak ada mic kan, imam mana rukuk, dia rukuk. Dia tengok apa orang tak rukuk lagi, rupanya imam dah rukuk. Jadi dia boleh pilih sama ada berdiri balik ataupun dia kekal rukuk dia, tunggu sampai imam rukuk. Lepas tu bangkit balik intidal dengan imam. Wa yufariqu ma marra min annahu yalzamuhu al-'ud fi ma law qama nasiyan li fahshil mukhalafati sama. Dan bezanya di sini dengan masalah rukuk di sini dengan yang masalah sebelum daripada ni, itulah bangkit daripada tahiyat tu, ialah orang lupa masalah berdiri daripada sujud, tidak duduk tahiyat awal tu. Bagi orang lupa wajib dia duduk balik, ikut imam. Yang di sini ialah dalam rukuk ni tidak wajib, dia bangkit balik untuk ikut imam. Jadi bezanya ialah di sana tu li fahsy mukhalafatuhu sama, dia punya perbezaan pencanggahan dengan imam tu terlalu ketara kan. Imam duduk, dia berdiri, jadi ketara sangat, kan. Manakala rukuk dengan berdiri tu tak berapa ketara sangat kan. Tapi kalau berdiri dengan duduk tahiyat dengan berdiri, sangat ketara lah pencanggahan dia tu. Sebab itulah dalam masalah makmum dah berdiri, imam masih duduk, maka kalau dia berdiri tu dalam keadaan lupa, wajib dia duduk balik. Tapi kalau dia memang sengaja dia nak berdiri juga, dia ada dua pilihan lah. Sama ada dia duduk balik ataupun dia mufaraqah. Fa yuqayyidu farqal Zarkashi bidzalika, maka itulah perkaitan yang dibuat oleh perkaitan dalam perbezaan situasi yang dibuat oleh Imam Zarkashi, itulah antara sengaja dengan lupa. Okey. Au amidan sunnalahu al-'ud. Okey. Ataupun makmum itu berdiri dengan sengajanya, sunat baginya untuk duduk semula. Maknanya kalau makmum tu terlupa, dia terus bangkit, wajib duduk semula. Tapi kalau sengaja dia bangkit berdiri, maka sunat dia duduk semula ikut imam. Walau dhanna al-musalli qa'idan annahu tashahhada at-tashahhud al-awwal faftataha al-qira'ah lisah lam ya'ud ila al-qira'ati tashahhud.
Habis masalah orang solat berdiri tadi. Imam mula-mula imam berdiri, makmum duduk. Yang kedua, imam duduk, makmum berdiri. Habis. Sekarang ni masalah orang solat duduk pula. Orang solat duduk. Kalau lah orang solat duduk itu menyangka dia nak tasyahud awal, masa dia lepas sujud tadi tu dia bangkit, dia nak tasyahud awal lah. Tiba-tiba faftataha al-qira'ah as-salisah, dia terbaca surah Fatihah untuk rakaat ketiga. Mula-mula dia ingat dia bangkit tu untuk duduk tahiyat, sebab orang solat duduklah. Dia berdiri pun dia duduk, dia duduk pun dia duduk kan. Jadi sama lah, duduk je. Yang bezanya pada sujud je lah, dia sujud. Jadi daripada sujud tadi dia bangkit tu tujuannya untuk baca tahiyat, tiba-tiba dia baca Fatihah untuk rakaat ketiga. Lam ya'ud ila qiraati tasyahud, maka ketika tu dia tak perlulah patah balik untuk baca, tak perlu cancelkan bacaan Fatihah dia untuk baca tasyahud. Maka tinggalkan terus tasyahud, teruskan baca Fatihah dia. Okey, itu satu kes. Kalau kan, wa in sabaqahu lisanuhu bil qiraah, tapi dalam kes yang kedua pula, kalau dia tersasul, mula dia nak baca tasyahud, tapi bila dia baca, buka mulut, dia baca, yang dibaca ni Fatihah, bukan tasyahud kan. Wa huwa zakirun annahu lam yatashahhad, dan dia ingat, dia ni aku ni bukan baca tasyahud ni, aku baca Fatihah ni, kan. Jazalahu ala ud, maka ketika tu kalau dia tersasul tadi tu, harus untuk dia kembali patah balik, baca tasyahud balik, sebab yang tadi tu dia tersasul, dia baca Fatihah sebab tersasul kan. Dalam tersasul, dalam masalah tersasul dia boleh patah balik untuk baca tasyahud. Tapi kalau dia mula nak baca tasyahud, terbaca Fatihah kan, dalam keadaan dia ingat sedar, dia baca Fatihah, ketika tu dia tak boleh patah balik. Sikit je beza dia. Okey, jadi kalau tersasul tadi tu dia boleh patah balik, lianna ta'amudul qira'ah ka ta'amudul qiyam, kerana dalam kes kalau dia sengaja baca Fatihah tadi tu, memang dia terbaca Fatihah dalam kes pertama tadi kan, tapi dia memang tahu dia tu baca Fatihah tu, masalahnya dia tahu dia tu baca Fatihah. Jadi bila dia sengaja Fatihah tu, maka hukum dia sama macam dia sengaja bangkit daripada sujud, terus saja qiyam, berdiri, meninggalkan tahiyat awal. Itu hukum dia sama. Manakala dalam kes sabaqul lisan, tersasul tadi tu, sabaqul lisan ilaiha ghairu mu'tad bihi, tersasul tadi, maka itu tersasul tu tidak dikira. Jadi bacaan Fatihah dia tadi tidak dikira, maka dia boleh cancelkan Fatihahnya, batalkan Fatihahnya, dan kembali baca tasyahud. Habis. Walau nasiya kunutan fa dzakarahu fi sujudihi. Habis. Sekarang ni masalah lupa kunut pula. Kalau dia terlupa baca kunut, kemudian dia teringat ketika sedang sujud, lam ya'ud lahu, dia tak boleh bangkit balik untuk baca kunut, tak boleh. Litalabbusihi bi fardin, sebab dia dah masuk kepada rukun yang berikutnya. Lepas i'tidal, sujud lah kan, dia dah masuk ke dalam sujud tu dah. Jadi dia tak boleh keluar balik lah, tak boleh dia keluar balik. Aw qablahu, ataupun dia teringat sebelum dia sujud, dia belum masuk lagi lah ke dalam sujud tu, bi alam yadha jami'a a'dha'i sujud, iaitulah dengan dia belum lagi meletak semua anggota sujud dia. Dia dah nak sujud dah letak tangan dia dekat tempat sujud dah, tapi belum letak dahi. Jadi belum masuk lagi lah, baru nak masuk sujud. Hatta la wada'a jabhah faqat, sekalipun dia dah letak dia punya dahi dah atas lantai, tangan belum. Ada jenis orang macam tu kan, dia sujud, dahinya dulu, tangan kemudian. Kita orang sihat tak apalah, kita apa pelik. Tapi orang yang
ganjil kan, orang yang penyakit ke, orang yang Allah Ta'ala jadikan manusia berbagai, dia bersujud kepala dulu, baru tangan. Jadi kalau dalam kes macam tu, dia terlupa kunut kan, dia dah letak dahi ke lantai, tangan belum lagi, dia boleh angkat balik, untuk berdiri, untuk kunut. Tapi kalau dia solat duduk, dia hanya duduk balik dan kunut, sebab duduk tu ganti berdiri. Hatta la wada'a al-jabha faqat, kalau dia meletakkan kepala saja tapi tak letak tangan, atau ba'da a'dha'i sujud, atau meletakkan sebahagian daripada anggota sujud seperti tangan dan lutut ke lantai, tapi dia belum letak semua sempurna, jazalahu al-'ud, boleh dikembali untuk baca kunut balik. Li'adami talabusi bil fardhi, sebab dia belum masuk ke dalam rukun yang berikutnya lagi ya. Syaratnya kunut tu mesti berdiri. Kalau duduk baca kunut tak sah, batal. Jadi kalau orang solat duduk, dia kena duduk balik dengan niat duduk ganti berdiri. Kalau orang tu boleh berdiri ya. Jadi selepas tu wasajada li sahwi, dia sujud sahwi. Okey, in balagha aqalla ruku' fi hawaihi, ini kes baru. Okey, habis yang tadi tu, habis masalah sujud ni habis. Ini masalah kalau dia rukuk pula. Kalau dia rukuk, in balagha aqalla ruku', tadi dah rukuk sekali, kemudian dia terlupa, khayal, dia rukuk sekali lagi, dia ingat dia belum rukuk, dia rukuk sekali lagi. Jika dia rukuk tu tadi tu dah sampai ke tahap minimum untuk dikira sebagai rukuk, sekurang-kurang rukuk, apa dia, dah sentuh dia punya tapak tangan tu ke lutut, cuma belum tekan je lagi. Dia yang sempurna tekan, tapi kalau dia pegang pada lutut dia tu, bongkok, maka dah kira rukuk lah tu. Dalam keadaan lupa kan, tiba-tiba dia teringat, apa ni, aku rukuk 2 kali, dia pun bangkit balik kan. Maka ketika tu sajadah li sahwi juga, sujud sahwi juga, li'annahu zada ruku'an sahwan, sebab dia menambah rukuk secara lupa. Dia rukuk 2 kali tambah rukuk. Jadi kalau sengaja batal, kalau tak sengaja sujud sahwi. Wal amdu bihi mubtilun, kalau sengaja rukuk 2 kali batal. Lianna dhabitu zalika annama abtala amduhu ka ruku'i zaidin aw sujudin sajada li sahwi. Kerana dia punya garis panduannya ialah apa yang membatalkan kalau dibuat dengan sengaja, contohnya buat rukuk 2 kali ataupun sujud 2 kali. Kalau dia buat dengan lupa, sajadah li sahwi, maka dia sujud sahwi. Kalau sengaja dia batal, tapi kalau dibuat dengan lupa, dia sujud sahwi. Wa ma la kal iltifat, dan sesuatu yang tidak membatalkan kalau dibuat dengan sengaja. Contoh iltifat, dia berpaling muka ke kiri kanan, tak batal walaupun dia sengaja paling kiri kanan kan, tak batal, dengan syarat gerakan tak lebih daripada 2 lah. Wal khutwatain, langkah 2 kali, tak batal, dia sengaja solat sambil jalan-jalan, tapi 2 langkah tak batal. Jadi kalau dia buat dengan sengaja tak batal. Kalau buat dengan tidak sengaja, berpaling kiri kanan ataupun melangkah 2 tanpa sengaja atau lupa, lam yasjud li sahwihi, jadi lupanya tu tidak dituntut untuk sujud sahwi. Wala li amdihi, kalau dia sengaja pun tak perlu sujud sahwi juga. Li adami wurudi as-sujud lahu, kerana tidak ada waridnya, tidak ada waridnya dalil suruh kita sujud kerana perbuatan tersebut. Habis. Walau qama li khamisatin fi rubaiyatin nasiyan summa tadhakkara qabla julusihi ada ila julus. Habis. Ini masalah kalau dia tertambah rakaat pula jadi 5. Kalaulah dia berdiri untuk rakaat kelima, sedangkan solat 4 rakaat je, dalam keadaan lupa, kemudian dia teringat, dia dah berdiri dah,
Jadi masa dia berdiri tu dia teringat dia teringat tu sebelum dia duduk balik lah. Maknanya sedang berdiri tu macam-macam lah, baca Fatihah lah, rukuk, iktidal lah. Jadi sebelum dia duduk balik untuk rakaat kelima, dia teringat maka bila teringat ada ilal julus, itu jam juga dia kena duduk juga. Itu jam juga dia kena duduk. Dia tak boleh terus meneruskan rakaat kelimanya. Fa in kana qad tashahhada fi rabi'ah, sekalipun dia telah melakukan tasyahud pada rakaat keempat. Rakaat keempat tu dia duduk tasyahud, kemudian dia lupa, dia ingatkan tasyahud tu rakaat kedua punya, dia pun bangkit. Padahal bila dia bangkit rakaat kelima, tapi dia sangka dia rakaat ketiga lagi kan. Tengah-tengah tu dia teringat, tadi rakaat tasyahud akhir tadi rupanya. Jadi kalau dia teringat macam tu, wajib dia duduk balik. Jadi tasyahud tadi macam mana? Sambung je lah tasyahud tadi tu. Kalau tasyahud tadi tu dah habis bacaan sampai selawat, maka dia tinggal bagi salam je lah. Lam yatazakkar, dia berdiri tapi dia tak ingat dia tu dah rakaat kelima, tapi dia tak tahu, masih lupa. Hatta qara'ahu, sehinggalah dia membaca Fatihah. Baca Fatihah tak ingat lagi. Dia masih rasa dia masih rakaat ke apa, belum habis lagi rakaat keempat lagi, padahal dia rakaat kelima dah. Hatta qara'ahu fil khamisah, pada rakaat kelima dia baca lagi Fatihah. Adza'ahu, maka solatnya kalau dia lupa sah lah, tak ada masalah lah. Walau dhannahu at-tasyahud al-awwal, sekalipun dia menyangka bahawa tasyahud yang tadi dia baca sebentar tadi itu adalah tasyahud awal. Jadi dia bangkit, dia ingat dia baru rakaat ketiga, padahal dia rakaat kelima dah. Kan? Silap. Yang tadi tu rakaat keempat tu okeylah, tasyahud akhir, tapi dia terlupa, dia bangkit untuk rakaat kelima, habis. Tapi kalau dia bangkit balik tu, dia menyangka dia tadi baca tasyahud tu bukan tasyahud akhir. Dia sangka tasyahud yang tadi dibaca tu tasyahud awal, dia lupa kan. Kalau dia tasyahud akhir tu okeylah, tak ada masalah. Dia sujud sahwi untuk untuk dia punya tu tambahan rakaat tu. Sorry salah lagi kalau dia bangkit pada rakaat kelima, kemudian dia tak ingat langsung sampai habis kan, jadi sah solatnya dan tak perlu sujud sahwi, tak perlu, sah, kan, sebab dia tak ingat. Lam yatazakkar hatta qara'ahu fil khamisah, pada rakaat kelima kan, dia baca sampai habis, sampai sempurna, maka tak perlu sujud sahwi. Okey, tu kalau dia lupa. Walau tanahu at-tasyahud awal, tapi kalau dia sangka bahawa tasyahud akhir tu dia sangka itu tasyahud awal, dia lupa kan, yang itu kemudian dia bangkit untuk rakaat kelima, yang itu kena sujud sahwi, kan. Wa in kana lam yatashahhad atabihi summa sajada lisahwi sallama, jika dia berdiri untuk rakaat kelima tapi dia tidak duduk tasyahud akhir, dia ingat dia baru rakaat keempat, jadi lepas sujud dia naik rakaat kelima, dia tak ada dah duduk tasyahud kat situ. Maka bila dia teringat, dia terus duduk untuk tasyahud atabihi, duduk untuk tasyahud akhir tu, sebab dia belum tasyahud akhir lagi. Kemudian sebelum salam dia sujud sahwi, lepas tu barulah dia bagi salam. Baik.
Law syakka fi tarki ba'din muayyanin ka qunutin, silap cetak qunut sini sajada. Kalau dia syak pada meninggalkan sunat abad yang tertentu, seperti dia ingat dia tertinggal kunut muayyan lah tu, dia tahulah, maka dia sujud terus, sujud sahwi. Lianna al-asla adam al-fi'li, dia syak lah, aku buat tak buat dia, kunut tadi tu, kunut disebut kunut kan. Kalau dia syak, sujud sahwi, kerana asal al-aslu, asalnya dia tak buat, sebab tu dia syak. Bila syak, kembali pada asal. Kalau asal dia belum buat, maka tak buat. Kalau asalnya dia dah buat kan, tapi batal tak batal, balik kepada dia dah buat lah, tak batal lah, sebab asalnya tak batal gitu. Bi khilafi asyak fi tarki mandubin fil jumlah. Berbeza kadang kalau syak pada meninggalkan perkara sunat yang umum kan, yang secara umum. Tidak perlu sujud sahwi kalau dia teringat, aku banyak tertinggal sunat, dia kata banyak tertinggal sunat, tak kira sunat tu macam-macam jenis sunat, maka tak perlu sujud sahwi. Lianna al-matruk qad la yaqtadi as-sujud, sebab sebahagian daripada perkara yang sunat ditinggalkan tu tidak pun perlu sujud sahwi. Bi khilafi syak, ni masalah syak ni, fi tarki ba'din mubhamin. Berbeza keadaan kalau dia syak, dia meninggal sunat abad yang mubham. Contohnya dia tak tahulah doa kunut tu sunat abad ke hayat ke, dia tak tahu kan. Jadi dia syak, sebab dia tak tahu lah tu, sebab tu dia syak. Jadi dia syak pada meninggalkan sunat abad yang dia tak pasti itu abad ke tidak abad, sebab dia tak kurang ilmu. Contohnya ka'an syak fi matruk, dia syak pada perkara yang ditinggalkan tadi, adakah hal huwa ba'dun am la, adakah yang ditinggalkan tadi sunat abad ataupun bukan sunat abad, maka itu tak perlu sujud sahwi didha'fihi bil ibham sorry, kerana lemah tuntutan untuk sujud sahwi itu, kerana adanya keraguan, kerana adanya mubham, ketidakpastian. Mubham ni kurang daripada syak. Kalau syak tadi tu kembali kepada asal, kalau asalnya belum buat, maka dia belum buat. Kalau asalnya dia dah buat, dia dah buat lah. Contoh asalnya dia ada wuduk dah, maka kalau dia syak dah batal tidak, maka kembali kepada tidak batal. Jadi mubham tu dia bawah daripada syak. Kalau peratus, kira kurang daripada 50%. Yang syak tu 50, kalau lebih 50 maka zon gitu. Wa bihadza alima anna lil taqyidi bil muayyan ma'nan. Dengan sebab itu, dengan sebab ini, maka ulima diketahuilah bahawa mengkaitkan dengan muayyan, dengan sesuatu tertentu itu ada maksud. Ada maksud dia, bukan sesaja nak kait dengan muayyan tak muayyan. Jadi kalau kita meninggalkan tu, tengok perkara yang kita tinggalkan tu muayyan ke ataupun tidak muayyan. Muayyan tu kita tahu pasti apa benda yang kita tinggal. Khilafan liman za'ama khilafuhu faja'ala al-mubham kal muayyan. Berbeza dengan orang yang mendakwa sebaliknya, yang menjadikan hukum meninggalkan mubham sama dengan meninggalkan muayyan. Ada juga pendapat begitu kan. Jadi kalau meninggalkan tu sunat abad yang muayyan, sujud sahwi. Tapi kalau sunat abad yang mubham, kata sebahagian pendapat, sujud sahwi juga. Tapi menurut muallif, kata kalau mubham dia tak perlu sujud sahwi kan. Dia meninggalkan sunat abad yang mubham.
Jadi kata musannif, wa inna ma yakunu kal muayyan, yang apa tu mubham tu hukum dia sama dengan muayyan fima idza adima annahu taraka ba'dan wa syakka. Itu kalau dia mengetahui bahawa dia meninggalkan sunat ab'ad. Dia tahu dia meninggalkan sunat ab'ad tapi dia syak. Hal huwa qunutun masalan atau tasyahudu awalin atau ghairuhu minal ab'ad. Adakah dia telah meninggalkan kunut contohnya, ataupun meninggalkan tasyahud awal, atau yang selainnya seumpamanya daripada sunat-sunat ab'ad yang dia tinggalkan tu. Dia tahu dia meninggalkan sunat ab'ad tu dia tahu, cumanya dia mubham mana satu yang tadi dia tertinggal dia tertinggal kunut ke tasyahud awal ke, ataupun yang seumpama dengannya. Itu baru dah dikatakan meninggal mubham tu sama dengan muayyan. Jadilah hukumnya meninggalkan mubham tu, yang meninggalkan mubham pada sunat ab'ad yang muayyan tadi tu, dia kena sujud sahwi. Fa innahu fi hadhihi yasjudu, maka dalam mubham dalam mengingat mana satu daripada sunat muayyan tadi tu, itu barulah kena sujud sahwi. Li ilmihi bi muqtada as-sujud, sebab dia tahu semua yang ditinggalkan tadi semua perlu kepada sujud sahwi. Baik, habis satu perkara. Kemudian masuk perkara lain pula, dia syak juga. Au syakka fi irtikabi munha anhu, dia syak pada perkara, dia melakukan perkara yang dilarang pula. Tadi syak pada perkara yang meninggalkan, kan. Sekarang ni syak pada melakukan pula, melakukan perkara dilarang. Wa in abtala amduhu kal kalam qalil fala yasjudu lis-sahwi. Jika perkara yang dilarang itu boleh membatalkan jika dia buat dengan sengaja, contoh seperti bercakap sedikit, maka kalau dia syak, aku dah bercakap tidak tadi syak yang macam tu tidak dikenakan sujud sahwi. Contohnya dia telatah jadi dah dua kalimah tu kan, jadi dia syak itu batal tak batal aku dah keluarkan dua suara tu kan, kan. Contoh sengaja lah tu. Kalau macam tu tidak dikenakan sujud sahwi. Tapi solatnya batal tak? Tak batal lah, sebab syak kan, syak. Asalnya tak batal. Kalau dia syak, maka balik kepada hukum asal, tak batal lah. Dengan syarat syak. Kalau dia pasti dia memang keluarkan dua suara dalam solat, maka batal lah. Sebab dia masuk dalam perkara membatalkan solat, itulah kalamu amdin, iaitu mengeluarkan suara lebih daripada dua huruf atau lebih daripada satu huruf, iaitu dua huruf atau lebih, batal. Itu kalau dia yakin pasti. Kalau syak tidak, tak batal. Li'annal asla adamuhu, kerana asalnya dia tak bercakap. Kaedah asal dia tidak bercakap. Sebab dia syak pada dia bercakap atau tidak, maka menurut kaedah asal dia tidak bercakap. Walau syaha wa syakka hal syaha bil awal atau bisani sajada. Kalau dia lupa, ataupun kalau dia lupa dan dia syak, adakah hal syaha bil awal, adakah dia lupa yang kali pertama ataupun lupa kali kedua. Contohnya dia lupa sujud sahwi dua kali kan, dia lupa aku ni dah sujud sekali ke sujud dua kali dia kata kan.
maka sujud sekali lagi. Sebab dia ragu kan, aku sujud sahwi sekali ke 2 kali, kan gitulah, sujud dah sekali lagi. Ditayaqana maqdihi, untuk dia meyakinkan dalam menunaikan tuntutan tadi tu. Maqdihi, tuntutan, menunaikan tuntutan. Maqdi, meyakinkan dia menunaikan tuntutan. Walau saha wa syakka asajada li sahwi amla, kalau dia lupa dan dia syak, adakah dia telah sujud sahwi ataupun belum. Kalau ini confirm lah sajadah. Yang di atas itu dia buat sekali ke 2 kali. Yang kedua ni dia syak terus, aku dah buat ke belum, itu kan, confirm kena sujud lah. Lianna al-asla adamuhu, kerana menurut kaedah asal, asalnya dia tak buat, belum buat sujud sahwi. Aw hal yasajada wahidatan, atau adakah dia baru sujud 1 kali ataupun 2 kali, sajada ukhra, maka sujud sekali lagi. Wallahu ta'ala. Akan datang perbicaraan tentang al-qaul fi hukmi man taraka hayat, perbahasan tentang hukum orang meninggalkan sunat-sunat hayat. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.